Mukadimahnya. Kemudian kita dah masuk hari itu bab yang pertama, iaitulah bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah. Apa nama qudwah? Qudwah ialah ikutan. Daripada perkataan iktada, yaktadi, iktidaan qudwah. Iktidak ni makna ikutlah, ya. Apa makna uswah? Uswah makna contoh. Bah? Daripada perkataan ta'assi. Ta'assa, ya ta'assa, ta'assi, ya. Uswah. Sama lah tu, ya. Jadi qudwah makna ikutan, uswah makna contoh. Dan saya dah baca ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Sesungguhnya bagi kamu itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan yang baik, uswah, ya. Uswah hasanah, contoh yang baik, model yang baik kepada sesiapa yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, ya. Siapa yang nak Allah Subhanahu wa taala, menerima amalannya, redha kepada apa yang dilakukannya, maka adalah dia mengikuti dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu ingat Allah Taala banyak-banyak, ya. Wa zakarallaha katsiran. Maksudnya orang yang nak kepada Allah, yang nak kepada hari akhirat dan ingat Allah banyak-banyak ialah orang yang mengikuti, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik pada ucapannya, baik pada perbuatan dan tingkah lakunya dan amalan-amalan yang baik. Of course lah, kepercayaan, ya, yang dipegang olehnya, keimanannya mestilah berasaskan kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qalam ayat keempat, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Sesungguhnya kamu, yakni wahai Muhammad, wa innaka, ya. Inna tu sesungguhnya, ka tu kamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuju ayat ini specifically kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka, sesungguhnya kamu, yakni Muhammad lah, ya, la ala khuluqin azim, di atas akhlak yang azim, yang agung, ya, yang hebat, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang yang beriman dan menghendakinya mencontohi Rasulullah, dan Allah Taala pada masa yang sama memuji Nabi dan mengatakan bahawa Nabi di atas akhlak yang agung, ya, akhlak yang baik. Baik. Kemudian dinukilkan pula sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Irbad bin Sariyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin fa inna kulla bid'atin dhalalah." Ya. Maksudnya hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Alaikum bisunnati, ya. Apa maksud sunnah Nabi? Apa-apa ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ha? Sunnah Nabi lah tu.
dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala selepasku. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu gigit betul-betul dengan geraham-geraham kamu. Ya. Mana sungguh-sungguh lah, bukan main-main dok. Kita gigit benda-benda kan. Kalau gigit main-main, gigit yang gigi depan je. Ataupun kalau kita gigit dengan gigi depan, dia tak kuat. Tapi kalau gigit dengan nawajis, gigi geraham, mana gigit yang betul-betul lah. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kamu berhati-hati dengan benda baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya benda baru itu adalah satu kesesatan. Dulu saya dah pernah hurai buku yang lama tu kan, dia ada tajuk sunnah dan bid'ah kan. Hadis ini adalah hadis yang penting, sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis 40 memasukkan hadis ini hadis yang ke-28, tengah-tengah lah ya, lebih sikit, dia 42 hadis, 28 ni kira tengah lah, lebih tengah lah kan, 21, 28 ya. Hadis ni adalah hadis 40 Nawawi, hadis yang ke-28. Dan Imam Nawawi rahimahullah tidak memasukkan satu hadis dalam matan arba'innya, matan 40-nya, melainkan hadis-hadis yang teramat penting sekali, yang dianggap sebagai hadis madarul Islam, the fundamental of Islamic religion. Hadis adolan tu semua hadis-hadis fundamental, hadis-hadis yang menerangkan prinsip-prinsip agama ya. Sebab itu bila kita belajar hadis Nabi, hadis 40 tu bukan sekadar nak belajar hadis. Kalau sekadar nak belajar hadis, tak belajar tak apa, baca hadis dah faham. Lepas tu ada hadis yang very simple. Bahkan ada hadis yang teramat pendek bahkan. Kan? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ataupun da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ya. Hasan bin Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pendek je hadis tu kan. Ada dalam tu. Hadis ke berapa saya tak ingat. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada apa yang kamu tidak ragu. It's a very simple hadis, short hadis, pendek je, patah perkataan je. Ada wak pendek lagi. Ya. La darara wa la dirar. Saya ingat ada wak pendek sekali kot. Hadis Ibnu Majah dan selainnya yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. La darara wa la dirar. Tak boleh memudaratkan diri sendiri dan tak boleh memudaratkan orang lain. Ya. Hadis ni hadis hak kata paling pendek sekali lah di kalangan hadis tu, agak terpendek. Tak tahulah kok ada hadis yang lebih pendek daripadanya. Tapi dalam hadis kelompok hadis 40 Nawawi, antara hadis yang paling pendek. Tapi hadis ni dia very practical dan relevan setiap masa lah. Ya. Hadis ni praktikal belaka, tapi hak nampak sekali hadis ni lah. Kan? Sehingga apa-apa yang berlaku ke atas umat Islam, hadis ni kadang-kadang dia diguna pakai all the time. Tuan-tuan sembahyang jarak hari tu, pakai hadis ni lah, la darara wa la dirar. Tak boleh mudarat diri sendiri, tak boleh mudarat orang lain. Tak. Dulu sembahyang jarak je kecoh lah, tak ikut sunnah Nabi lah, bid'ah lah, apalah kan. Betul tak? Ada sebagai orang tak puas hati lah. Kerana mereka menganggap COVID ni satu konspirasi. Kan? Jadi dia tak apa setuju lah. Sekarang ni okey lah, dah rapat balik. Dulu kan. Apa nak jarak-jarak dia kata kan. Tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan semayang. Tengah-tengah tuan-tuan semayang, orang sebelah kencing. Nampak dia kencing. Agak-agak tuan-tuan relax je. Tak balik. Balik lah kan. Betul tak? Kalau tuan-tuan tak balik, batal solat. Pasal kena najis dia tu. Balik. Ya. Jarang berlaku, tapi berlaku. Ya. Depan mata saya sendiri. Ada orang ni dia dah tua dah. Saya ingat 80 lebih umur dia kot. Kat kampung lah, bukan cerita kat sini. Main Jumaat. Saya semain kat belakang. Saya belakang dia lah, dia depan saya. Tengah-tengah semayang, member tu kencing.
Dia ni nyanyuk ni panggil mahzari Arab. Mahzari ni satu kelompok daripada 5 kelompok yang terkategori dalam golongan yang tidak berakal. Akal dia tak apa sempurna. Orang macam tu sebenarnya dah tak wajib semayang lah. Kalau dia tak semayang pun tak payah nak paksa-paksa sangat. Pasal dah nyanyuk mahzari. Kan? Semayang ni yang akal sempurna saja yang diwajibkan. Dan sah kalau akal tak sempurna, tak diwajibkan, dan dalam setengah keadaan tidak sah pun. Pok kita umur 90, 80 dah nyanyuk. Tak nyanyuk 100 tahun pun tak apa. Ni dah kira dah nyanyuk lah, ingat tak ingat. Kan? Kita pun dia tak ingat. Kadang-kadang Allah pun dia tak tahu. Allah tahu apa? Nak cakap apa? Lepas tu nak suruh dia semayang. Apa maksud kepada semayang? Sembah Tuhan. Kalau dia sendiri tak tahu apa yang dia buat, tang mana wajibnya? Jadi orang macam tu tak semayang pun tak apa sebenarnya. Dia golongan yang tidak berakal, and unsensible kan. Syarat nak ibadah ni mesti sensibility, mesti akalnya sempurna. Atau Tuhan tak bagi orang yang mabuk semayang, kalau semayang pun tidak sah. Orang gila semayang, kalau dia semayang pun tidak sah dan tidak wajib pun ke atasnya. Yang hak mahzari ni ada anak-beranak dia lah. Kan? Tengah-tengah semayang member kencing, dah member nyanyuk lah, memang ada nyanyuk sikit lah. Jadi orang tepi semua beralih. Tinggal dia seorang kat tengah tu. Pasal apa balik? Pasal takut terkena najis tu. Jadi dalam konteks yang sama lah, penyakit-penyakit berjangkit. Kalau kita tahu orang sebelah ada penyakit berjangkit, takkan kita nak duduk gitu kot, kita beralih lah. Jadi dalam konteks-konteks yang sama lah. Jadi dia bukan satu isu yang besar. Kalau najis yang tidak memudaratkan diri, sekadar membatalkan solat pun kita beredar, apatah lagi isu yang boleh membahayakan nyawa kita. Ahli perubatan kata macam tu, kita follow lah, itu saja kan. Dan sekiranya tidak berdosa jika kita taat perintah ulil amri dan hal-hal seumpama itu. That is okay, tak ada apa masalah. Baik, kat mana tadi? Hadis-hadis yang ada dalam 40 Nawawi, saya sering memberi penegasan bahawa ia adalah hadis-hadis yang fundamental, madarul Islam. Macam hadis tadi lah. Dak ma yuribuka ila ma yuribuka, la darara wa la dirar. Yang banyak isu yang timbul di kemudian ini kadang-kadang hanya boleh diselesaikan dengan hadis-hadis yang pendek seumpama itu. Betul tak? Isu akidah baik, isu ibadah baik. Dan sama juga dalam hadis ini. Yang mana ia diriwayatkan daripada Irbad bin Sariyah yang terkenal dengan nama Abi Najih. Kalau hadis Irbad bin Sariyah, beliau tidaklah banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Saya ingat sedikit saja, tapi kalau sebut Irbad, biasa dia merujuk kepada hadis yang ini. Pesanan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya agar berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh baginda menerusi Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Di mana kata Irbad, matan dia yang penuh lah ya, dia ada beberapa riwayat. Tapi kisahnya Nabi SAW sembahyang subuh pada waktu itu. Salat bina Rasulullah salatas subuh. Nabi SAW sembahyang bersama kami sembahyang subuh. Falamma shalla, bila dah habis solat, wa'adhana mau'izatan, Nabi mula memberikan mau'izah ataupun tazkirah. Mau'izah ni tazkirah. Mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Dia kata kami tengah duduk sembahyang dengan Nabi. After sembahyang, right away Nabi terus memberi tazkirah kepada kami. Ya. Sebenarnya after sembahyang kita free, bebas. Imam sepatutnya after sembahyang dia very free to do anything what he wants. Dia nak bangun terus boleh, dia nak zikir boleh, dia nak doa boleh, dia nak bagi tazkirah boleh, whatever lah. Sebenarnya macam tu. Bukan satu pattern je, kan?
Dia bebas nak buat apa-apa. Ini makmum bebas, imam tak bebas, nak kena wirid jugalah siar imam. Dia mana dia bebas, dia bebas buat apa saja. Dia nak buat apa saja, hatta dia nak bangun, okey. Dia tak nak zikir, dia tak nak bagi tazkirah, pasal kerja dia dah habis. Dan Nabi SAW pun sama. Ya. Ada masa Nabi berzikir, tapi Nabi tak adalah zikir panjang macam kita. Satu watah je, satu zikir je. Yang jadi panjang tu pasal kita campur, himpunkan, tu yang jadi panjang tu. Kan? Jadi satu set. Sebenarnya bacaan Nabi baca satu zikir demi satu zikir. Semayang ni Nabi baca zikir ni, semayang nanti Nabi baca zikir ni, ya. Nabi baca secara bersilih ganti. Lepas tu riwayat dia separately, dia bukan satu riwayat panjang tu. Istighfar hadis Sauban. Sauban kata after sembahyang Nabi istighfar. Kerana Nabi idza sarafa min salatihi istighfara salasan. Masa hari tu Nabi sembahyang dengan Sauban, Nabi just istighfar. Kalau Nabi ada baca yang lain selain pada istighfar, nescaya akan masuk dalam hadis Sauban itu. Tapi tak ada. Sauban kata Nabi after sembahyang istighfar. Dalam situasi yang lain Nabi baca la ilaha illallah. Dalam situasi yang lain Nabi baca macam-macam lah kan. Kita campur-campur jadilah set koleksi itu. Yang mana tidaklah panjang. Lepas tu kita ada pula koleksi kita sendiri. Kan? Yang Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. It's only 3 words. Versi kita panjang lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali Allahumma antas salam minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Betul tak? Anak tak ingat saya nak tak baca tu. Dulu zaman kecil-kecil baca lah kan. After university dia tak baca lah yang tu. Tonton masih baca lah, saya tengok kan. Adalah sebahagian. Yang tepat yang itu saja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Itu yang ada dalam buku hadis, itu yang ada dalam buku zikir, malah itu yang ada dalam buku fiqh. Yang kita baca ni unfortunately tidak ada. Hatta al-Imam Ibnu Alan al-Ash'ari, tokoh besar mazhab Syafi'i, dalam bukunya Syarah al-Askar telah mengkritik hebat tambahan-tambahan berkenaan. La aslalahu, katanya bacaan tambahan ini tidak ada asal bagi. Tak tahulah siapa dulu ditambah pandai-pandai. Kita pun ikut lah ya. Itu beza orang yang belajar dan orang yang tidak belajar. Itu saja. Itu je beza dia. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Baik. Jadi after semayang Nabi terus memberi tazkirah kepada sahabatnya. Yang mana kata Irbad bin Sariyah, ia satu tazkirah yang wajilat minhal qulub, menyebabkan hati-hati kami jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajilat minhal qulub. Bukan takut main-main, takut betul-betul. Kataan wajilah masuk betul-betul takut, ya. Lepas tu An-Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Al-Azkar, dia ajar bila kita nak berzikir kepada Allah, sebaik-baiknya kita berwudu, duduk di satu tempat, menghadap kiblat dan merendahkan kepalanya. Kerana itulah hayatuz zikir, keadaan zikir yang paling bagus. Ada satu masa kita di tengah malam seumpamanya, ya, kita duduk keadaan seumpama itu. Perfect lah, ya. Tapi kita nak berzikir seharian sambil berjalan, okey je kan. Tapi ini munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala in specific situation. Mana kita malam-malam ke apa, kita berzikir cara macam tu, ya. Kerana nak menghasilkan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah sifat zikir. Dan Allah Taala sebut dalam Quran, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah
terlalu takutlah hati-hati mereka. Zikir ni bukan hanya kerana kita nak khusyuk dan kita nak tadabbur apa yang kita zikirkan, tapi kita juga nak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala every time kita menyebut namanya, kan? Tapi hari ni dia ajar pula bila berzikir makin seronok, loncat, menari, betul tak? Ahli sunnah kot mana kalau berzikir macam tu, kan? Tak ada ahli sunnahnya. Khusyuk, at the same time kita tadabbur dan tahu apa yang kita baca, menghayatinya. Output dia ialah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's it. Itu dia panggil perkara yang sabit dengan zikir. Dia nak kena ada orang yang tukang buka dulu, kepala dia buka dulu, baru dia sambut. Dia sambut, baca ramai-ramai, lepas tu mulalah, kan? Zikir itu. Ada sekali Nabi angkat tangan sambil kata la ilaha illallah. Irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Angkatlah tanganmu dan berkata la ilaha illallah. Nabi satu hari tu duduk dalam satu dewan, satu tempat macam ni lah. Nabi nak kumpul kepada sahabatnya. Nabi tanya, ada orang Yahudi tak? Ada orang Kristian tak? Tak ada. Nabi kata, tutup pintu. Tu dia kata berzikir ni boleh rahsia tu ke dalam bukit, dalam dusun, atas gunung. Tu timbul gunung jerai tu. Kata Nabi, itu Nabi nak bagi tahu benda yang penting sehingga tidak didengari oleh Yahudi dan Kristian. That's why Nabi suruh tutup pintu. Kemudian Nabi suruh angkat tangan, kata la ilaha illallah dan angkat tanganmu. Pasal itu bai'ah para sahabat Nabi dengan Rasulullah, bukan hayatul zikir, bukan cara zikir macam tu, ya. Tapi pasal kebetulan hadis tu ada, kan, jadi bolehlah dijadikan sandaran. Tapi kita tahu bahawa sandaran itu tidak betul, dan dia bukan hayatul zikir, keadaan zikir yang diajak oleh syarak, tidak sama sekali, ya. Sunnah Nabi ni bukan macam tu caranya, ya. Baik, jadi kata Irbad, after sembahyang Nabi paling pada kami, Nabi bagi tazkirah. Tazkirah itu amat menakutkan hati kami, sehingga zarafat minhal uyun, mata kami menangis, kan? Ya. Dia ada related belaka tu, betul tak? Macam kita baca Quran, macam kita zikir, bila kita menghayatinya, mentadabburkannya, kemudian kita rasa takut pada Allah, dan mungkin boleh menyebabkan air mata kita bergenang atau mengalir, mungkin. Ya. Tak seronok, kan? Jadi kami menangis lah, dia kata. Mata wazarafat min hal uyun, air mata kami mengalir. Hasil daripada takut tadi. Menangis ni bukan hanya kerana sedih, bukan hanya kerana teringat seseorang, tapi boleh juga air mata keluar kerana takut akan sesuatu. Jadi kami pun samalah, Nabi bagi satu tazkirah, sehingga kami rasa takut yang amat sangat, dan kami pun menangis, ya. Maka berkata seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Nabi, tazkirah hari ini seumpama tazkirah yang terakhir. Baik, itu sebagai ahli hadis menyatakan bahawa ini antara hadis Nabi yang lalas. Walaupun tak tahu actualnya bila, tapi melihat kepada teks hadis ini macam hadis yang hujung-hujung, ya, bukan hadis di awal masa Nabi kat Mekah, ataupun di awal-awal kita ke Madinah, tidak. Mungkin 1 or 2 year before the Prophet died. Mungkin setahun atau 2 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, ya. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', macam inilah tazkirah yang terakhir. Muwaddi' ni makna yang terakhir, ya. Macam ada hadis tu kan, Nabi kata sallu salata muwaddi', sembahyanglah seumpama itulah sembahyang yang terakhir. Kalau kita sembahyang tu macam sembahyang ni lah sembahyang yang terakhir, ya. Adalah hadis tu, ya. Jadi sahabatmu kata,
wahai Rasulullah, ni macam tazkirah last ni. Hebat ni Nabi bercakap, dia kata ni. Fa'ausina, maka berilah pesanan kepada kami. We kami satu nasihat. Itu yang Nabi kata yang ni. After Nabi beri tazkirah yang hebat kepada para sahabatnya, yang tidak dinyatakan apakah isi akan tazkirah itu, tapi ia satu pesanan ataupun tazkirah yang amat baik sehingga memberi kesan kepada sahabatnya. Kemudian sahabat kata, bagilah satu pesanan kepada kami. Itu Nabi kata hak ni. Maka Nabi pun berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Jadi Nabi mula memberi penekanan kepada sahabatnya supaya berpegang dengan sunnahnya dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepasnya. Jadi Nabi dah bagi tahu, selepas aku mati ni ada khulafa ar-rasyidin. Ada orang yang akan menggantikan aku. Al-mahdiyyin, mereka diberi petunjuk. Bukan orang coknya-coknya lah. Bukan orang calang-calang. Mereka adalah orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu kena ikut aku dan ikut mereka. Ya. Jadi Nabi berpesan sebegitu. Sebab masa Nabi hidup okeylah kan. Tapi after Nabi wafat, mula ada perpecahan di kalangan umat Islam. Adalah sikit-sikit. Tapi tak berapa obvious, tak berapa jelas. Kemudian selepas wafatnya Umar Al-Khattab, barulah berlaku fitnah yang besar dan nampaklah perpecahan-perpecahan itu. Baru timbul Rafidah, ya. Pengikut-pengikut Ali bin Abi Talib. Dia tak ikut Ali mana pun, tapi puak-puak pengacau dan pencetus fitnah pada waktu itu. Ya. Syiah lah ya. Syiah ikut Ali ke? Tak. Syiah muta'ah harus, malah digalakkan, malah dapat pahala yang besar, pahala haji, pahala umrah. Muta'ah ni satu ibadah yang besar tau. Muta'ah, tahu muta'ah? Bukan orang cerai bagi muta'ah tu. Ni nikah muta'ah, nikah sementara kan. Nikah muta'ah haram. Sepakat para ulama, ijma' tanpa khilaf. Ijma' tu. Banyaklah hadis-hadis dan nasnya. Antara hadis terpenting yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari yang menjadi asas kepada muta'ah haram ialah hadis Ali bin Abi Talib yang mengharamkan muta'ah ni. Riwayat tu riwayat Ali. Jadi macam mana dia berkata dia ikut Ali? Cuma dia tak terima lah. Ada dalam Bukhari tu dia tak terima. Cerita dia macam tu kan. Tapi hadis tu daripada Ali bin Abi Talib. La mut'ata fil Islam atau kama qala. Saya tak ingat lafaz hadis tu. Tidak ada mut'ah dalam Islam. Mut'ah ni nikah sementara lah. Mut'ah ni dia sebenarnya kata Ibn Arabi dalam tafsirnya Ahkam Kubra dan Ahkam Sughra, antara perkara yang pelik dalam Islam ialah nikah mut'ah. Sekejap diharuskan, kejap dilarang, kejap diharuskan, kejap dilarang, 4 kali. Diharuskan dan dilarang. Bila berperang diharuskan, habis perang larang. Bila berperang diharuskan. Sehinggalah ia diharamkan ketika pembukaan Mekah sampai hari kiamat. Jadi keharusan itu ada sebab musababnya. Pasal masa berperang, ada pergi berperang bawa bini? Tak ada kan. Jadi dia bolehlah berkahwin pada waktu itu dengan wanita-wanita untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi dibenarkan, sehingga kata Ibn Arabi tidak ada benda yang dibenarkan dilarang hingga beberapa kali, melainkan nikah mut'ah ialah perkara yang paling ajaib dalam Islam. Tapi pensyaraatannya ada alasan-alasan tertentu. Dulu lah zaman Nabi tu, sekarang dah tak ada dah kan. Tak boleh lah, dah dilarang. Tapi mereka siap kata ibadah terafdal lagi tu. Dalam fadilat-fadilat amal, antara fadilat amal yang besar ialah nikah mut'ah. Siapa yang nikah mut'ah dapat pahala haji, pahala umrah. Hebat. Katanya kita kalau ke sana ada buat juga. Katanya lah, kita pun tak tahu kan. Nikah sekejap ya. Dia kat tanah Arab sekarang yang famous nikah syirar.
Nikah syirar. Nikah syirar ni ialah dia nikah tapi dia buat perjanjian dengan isteri untuk tidak memberi nafkah kepadanya. Isteri macam mana? Dia macam buat persetujuan, buat agreement, suami tak wajib memberi nafkah kepadanya. Kan? Pasal dia dah ada isteri. Lepas tu mungkin dia nak kahwin lain. Dia tak mampu. Isteri kata tak apa, abang tak payah bagi nafkah kat saya dah ada duit. Saya nak kahwin dengan abang. Dia buatlah satu perjanjian. Betul tak? Harus. Fatwa di negara-negara sana, nikah syirar harus. Dia tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam pernikahan. Tidak menyalahi rukun dan tidak menyalahi syaratnya. Syarat-syarat seumpama itu tidak membatalkan syaratnya ada. Dia bukan syarat yang diharam atau dilarang oleh agama. Boleh lah. Okey je. Ada syarat yang tak boleh. Saya boleh kahwin dengan abang, tapi saya tak boleh taat pada abang. Tak boleh lah menyalahi Quran, menyalahi hadis Nabi yang suruh taat pada suami. Itu tak boleh. Tapi ada benda boleh. Kita wajib memberi nafkah pada isteri. Tapi kalau isteri kita tak nak nafkah tu, ya, abang tak payah bagilah duit kat saya dah kerja. Kita pun nak bagi juga ke? Kena bagi juga ustaz pasal wajib. Lah, dan dia tak nak. Tak payahlah bagi. Kan? Ada benda wajib, dia boleh gugur. Jadi syarat dalam hal tu okey lah. Tapi ada benda wajib tak boleh gugur. Kan? Kita kata pada isteri dia, awak tak payahlah taat kat saya. Boleh ke? Mentang-mentang kita ingat tak, kuasa taat ni di tangan kita. Boleh tak kita cakap kat isteri kita, yang ayah tak payah taat lah pada abang. Oh, sedap lah dia buat ikut suka hati dia lah. Dia esok dia tak solat, dia tak pakai tudung, suka hati saya lah kan. Padahal itu taat pada Tuhan. Dia tak boleh, dia akan fawdha dalam pernikahan. Ada benda boleh, memanglah kuasa kita kan taat tu, tapi orang kata apa, bukan kita, ada benda kita tak boleh ni lah. Wajib taat pada suami tu bukan orang kata kita boleh bagi kelonggaran. Kok mana pun dia kena taat pada kita. Tak payah taat pada saya kan. Saya izinkan awak untuk tidak taat pada saya. Setiap syarat yang menyalahi Quran dan hadis Nabi terbatal. Dia tak boleh. Ada syarat yang okey. Muta'ah tak boleh ya? Syirar boleh. Haruslah. Tempat kita tak ada kot. Ada ke? Ada. Tapi dia tak berapa formal. Ada. Baik, balik pada yang tadi ya. Jadi kenapa Nabi berpesan sedemikian? Kerana Nabi tahu after kewafatan baginda akan muncul manusia-manusia yang membawa ajaran yang lain. Memang tak samalah. Sebab itu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dalam Maqalatul Islamiyin, ya, antara buku beliau yang sampai kepada kita hari ini, ya. Dia nyatakan dalam buku itu, ikhtalafan nas ba'da wafati Rasulillah ila asyarati asnaf. Telah berpecahlah manusia selepas, bukan manusia, ikhtalafal muslimun ba'da wafati Rasulillah ila asyarati asnaf. Kata Abul Hasan Al-Ash'ari, ikhtalafal muslimun ba'da wafati Rasulillah ila asyarati asnaf. Telah berpecahlah orang-orang Islam. Dipanggil orang Islam lagi tu. Selepas wafatnya Rasulullah SAW kepada 10 golongan. Dia sebutlah satu-satu, ya. Hot famous pada waktu tu lah, ada 10. Ya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Syiah. Syiah dia semua nombor 1. Ya, Syiah dia nombor 1. Kemudian ashabul hadis. Ashabul hadis ni ahli sunnah lah. Nama lain bagi ahli sunnah ialah ashabul hadis, ahli-ahli hadis. Dia sebut golongan-golongan yang berkenaan. Ada Al-Qadariyah, ada juga Jabariyah apa semua. Tapi dia panggil orang Islam lagi lah, ya. Kerana kita tidak boleh
mengkafirkan orang sewenang-wenangnya, tak boleh. Walaupun adalah dalam senarai kepercayaan dan amalan mereka yang amat bercanggah, sehingga ada ulama-ulama kita, termasuk juga sahabat Nabi SAW, Wasilah bin Al-Asqa' dalam Sunan Tabrani, dia kata siapa yang sembahyang belakang orang Qadariyah dah diqada solatnya, sembahyang balik. Macam tak sah lah, tapi dia tak kata mereka itu kafir, pasal bukan, tak boleh mengkafirkan sewenang-wenang. Imam Malik rahimahullah pada zamannya, semua yang disebut oleh Al-Lukai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dia ulama ta'awal lah, kurung kedua, ketiga, macam itulah, keempat. Di karang satu buku akidah, dia sebutlah imam-imam pada waktu itu, antaranya Imam Malik rahimahullah, dia melarang orang Islam dikawinkan atau berkahwin dengan orang Qadariyah. Jangan kahwinkan anak kamu dengan Qadari. Qadari ni orang yang mempercayai tidak ada takdir. Zahirnya macam mereka ni dah kufur, dia kata takdir tak ada. Kita yang mencipta amalan kita sendiri. Allah Ta'ala pun tak tahu apa yang kita nak buat. Tak kufur ke? Mana boleh kata begitu, ya tak? Lepas tu dia kata semayang tak sah, semayang balik. Pada zaman dia Qadari hak famous. Mari zaman-zaman ujung, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad, Mu'tazilah yang famous. Dia lain-lain, golongan hak naik-naik ni dia lain-lain. Ada satu zaman tu Syiah yang famous, kerajaan Fatimiyah di Mesir. Syiah famous waktu itu. Tapi hok macam ada lah hari ni Syiah lah. Hok lain-lain tu macam dah tak ada kan. Tapi idea-idea dia masih ada. Dia punya kerangka pemikiran tu masih ada. Cuma dia punya jenama tu macam dah tak ada. Tapi hok nampak stay sampai hari ni Syiah lah. So dia kuat, dia ada negara dia ada dia punya tu kan. Jadi sebab tu dia masih bertahan. Baik, dah isyak kot. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik, "Man raghiba an sunnati falaysa minni," sesiapa yang berpaling daripada sunnahku maka ia bukan dari kalangan aku. Hadis ni panjang tapi dia ambil yang ujung ya. Cerita dia ada 3 orang. Syak azan. Tak ada azan, teruskan. Sebab fungsi tak ada. Ke memang tak azan sebelum ni kot? Tak ingat. Azan dulu. Azan, ada azan. haula wala quwwata illa billah.
quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb anta syaratul qamati Muhammadan rasulullah qadira Allah. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? 40 minit. InsyaAllah. Ada nak tanya apa-apa? Baik, kita sambung 5 minit ya. Oh, sejuk awalan ni ya. Hujan, sini hujan juga ya? Hujan juga? Oh, sebaik tak lebat, banjir dia. Tengah bulu hujan, boleh tahan. Sejuk sikit lah hari ni ya. Baik. Nabi bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Sesiapa yang berpaling daripada sunnahku, maka ia bukan di kalangan aku ya. Hadis ni hadis yang masyhur. Tapi tak adalah di 40 Nawawi. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahawa 3 orang sahabat yang lain telah mendatangi rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia kata ada 3 orang pergi rumah isteri Nabi Aisyah. Ya. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi yas'aluna an ibadatin Nabi. 3 orang ni pergi rumah isteri Nabi nak tanya tentang ibadah Nabi. Kan? Siapa yang paling tahu tentang ibadah Rasulullah SAW? Mereka isteri baginda. Kan? Jadi kena tanya isteri dia lah, macam mana Nabi semayang ni, macam mana Nabi baca Quran, macam mana Nabi zikir. Ya. Ha? Orang lain mungkin tahu juga, sahabat Nabi nampak, tapi hak Nabi buat kat rumah orang lain tak tahu. Jadi kena tanya isteri lah. Biasa isteri dia tahu lebih lah pada orang lain. Betul tak? Kita tanya isteri ya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Bila mereka diberitahu semayang Nabi ni macam ni ya? Nabi semayang satu malam 13 rakaat sahaja ya, panjanglah semayang Nabi tu, tapi it was only 13 rakaat, 13 ya. Nabi baca Quran very open ya? Tak adalah Nabi SAW baca Quran khatam macam tadi kan. Nabi semayang 13 rakaat satu hari, malam lah. Kalau campur dengan semayang fardu, semayang rawatib ba'da qabliyah, campur dengan qiyamul lail, hanya 40 rakaat saja. Lah 40 je ke? Kan 400, 1000 kan? Ada orang kata orang ni dia sembahyang satu malam 1000 rakaat. Al-Imam Malik rahimahullah sembahyang satu malam 1000 rakaat. Bagi tengok 1000 rakaat bagi dengan 8 jam, takkan satu rakaat 5 saat kot. Karomah ni kata. Benda pelik-pelik macam ni tuan-tuan, dia tak ada lah hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitabus Sunnah, dia tak ada. Dia ada dalam buku cerita-cerita, biasanya buku tasawuf lah biasa, cerita-cerita macam ni kan. Tapi dalam authentic text naf tak ada cerita-cerita yang macam ni, tak ada. Boleh je kaitkan dengan karamah kan, ini mungkin kelebihan Allah Ta'ala beri kepadanya, dipanjangkan waktunya. Tak mustahil pada akal dan logik, tak mustahil pun. Tapi tak tahulah kan. Nabi wafat meninggalkan ratusan ribu sahabat Nabi. Tak ada seorang pun macam tu.
Kau kalau ada sahabat Nabi seorang macam tu okey juga kan. Tapi timbul-timbul kat Imam Malik. Cek tengok adalah buku mazhab Maliki, buku fiqh dia, tapi cek sanad apa tak ada pun. Ya. Kadang-kadang pengikut satu aliran membawa cerita-cerita yang ajaib berkaitan dengan imam-imam. Tapi tidak ada bukti yang sahih. Ya. Lepas tu kita baca buku-buku yang ada maklumat seumpama ini, kita go through saja. Kita tak sampaikan pada tuan-tuan, kita tak repeat balik maklumat itu dalam buku yang kita tulis, pasal benda-benda seumpama ini tak ada nilai pun, ya, sebenarnya, dan tak perlu diangkat pun, ya. Jadi macam sikit Nabi semayang, kata Ibnu Qayyim, satu malam 40 ya, campur dengan fardu 17, campur rawatib 10 atau 12, campur qiyamul lail 13. It's only 40 rakaat, 40. Jadi betul lah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, bila diberitahu akan solat Nabi, ibadah-ibadah Nabi yang lain, seumpama mereka rasa alah sikitnya, ka'annahum taqalluha, mereka kata sikitnya. Pasal kalau sembahyang Nabi yang ada dalam riwayat lebih kurang tu saja. Kan? Sikit ya. Puasa Nabi, oh Nabi puasa hari-hari ya. Kana Nabi yasumu ka'annahu la yuftir wa aftara ka'annahu la yasum. Kata Aisyah lah hadis yang lain, Nabi bila puasa, Nabi puasa direct. Bila Nabi tak puasa, Nabi puasa langsung. Boleh jadi 1 week Nabi berpuasa, 1 week after that Nabi tak puasa. Ada kalanya Nabi puasa Senin, Khamis, it's very open because dia bukan amalan wajib. Jadi macam, oh ingatkan Nabi puasa hari-hari ya, everyday fasting, tak ada. Kan? Ibnu Umar hari-hari puasa, Nabi larang. Ya. Osman bin Maz'un pun sama, bila dia berlebih-lebihan dalam semayang, dalam puasa, Nabi larang. Ya. Siapa lagi? Abdullah bin Amr bin Al-As pun sama, sampai tak tidur, tak bersama isteri, sibuk makan sejadah saja contoh, sibuk dengan semayang lah, tak tahulah ada kain sejadah tidak waktu tu kan. Ya. Jadi macam sikit lah. Jadi ka'annahum taqalluha, dia kata sikit ya. Zikir. Oh Nabi zikir satu hari 1 juta kot. In spesifik tak ada benda-benda seumpama. Tak ada. Kalau kita lihat Nabi suruh kita zikir pun 1 kali ya. Tak bermakna tak boleh zikir banyak. Tapi hak Nabi sebut kepada kita 1 kali. Kalau subhanallah 1 kali, maksimum 1 kali. Sebab tu jika ada hadis Nabi kata bacalah la ilaha illallah 1000 kali, confirm tak sahih. Itu dia panggil nakarah. Sebab dalam buku sunan hadis yang sahih, bila Nabi sebut tentang zikir, kebiasaannya dia tidak lebih daripada 100 kali. Kan? Subhanallah wa bihamdi, Nabi kata 1 kali ya, 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada riwayat 10 kali, ada riwayat 100 kali. Kan? Dua-dua sahih. Mana dalam lingkungan yang berkenaan. Kalau sampai 1000, even 10,000, tu bukan hadis yang sahih lah kebiasaannya. Jadi tak nampak yang Nabi ni berzikir mulut tunggu mak kami sampai kita nak bercakap pun duk berzikir juga. Tak nampak macam tu. Sepatut Nabi macam tu lah ibadah dia. Jadi ka'annahum taqalluha. Sikitnya ibadah Nabi. Macam tak banyak kan. Maka berkatalah salah seorang daripadanya, aina nahnu min ibadatin Nabi. Laqad ghufira ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi salah seorang kata, jangan samakan kita dengan Nabi. Nabi telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Jadi dia ibadah sikit pun tak apalah. Kita bukan Nabi. Kita labu-labi. Ada seorang pendakwah tu kan, dia kata kita bukan Nabi, kita ni labu-labi kan? Dia kritik orang lepas semayang bangun tak zikir, lepas semayang bangun kan, yalah makmum kan, imam memang kena stay lah, tak ada buat apa kan. Kalau bangun kan cakap wahabi pula, kena stay jugalah ke mana pun, dia bacalah zikir sikit walaupun pendek. Tapi kalau makmum dia bangun aja kan. Jadi dia kata,
sahabat Nabi pun bangun, Nabi pun bangun. Itu Nabi. Kita bukan Nabi, kita labu-labi. Zikirlah sikit. Mana tak betul jawab macam tu. After semayang kita nak zikir, okey, makmum kan. Dia nak terus bangun, okey. Hatta kata Abdul Aziz Al-Maribari, tokoh besar mazhab Syafi'i, semayang sunat tidak memutuskan mualaf untuk zikir. Nak semayang dulu pun boleh, zikir kemudian, okey je. Very open, very free. Kan? Jadi jawapan itu tak betul. Baik. Jadi salah seorang kata, dah 3 orang kan. Ini usalli la arqud. Nabi ni isteri dia bagi tahu, dia tidur dulu. Dia akan bangun di tengah malam. Kadang-kadang dia bangun di hujung malam. Nabi macam tu. Dia tidak sembahyang all night. Tulul laila. Dia tak sembahyang macam tu. Jadi dia kata, aku tak nak buatlah macam tu. Nabi je macam tu. Aku nak buat semua. Usalli la arqudu. Aku akan solat seluruh malam. Aku tidak akan tidur. Hak ni pula kata, Nabi ni kan, poso kadang-kadang, tak poso kadang-kadang. Tu Nabi, aku ni labi-labi. Jadi aku nak puasa hari-hari lah. Wa ana asum la uftir. The second man dia kata, ana asum la uftir. Orang tadi kata, usalli la arqud. I will pray and never sleep. Orang ni pula kata, I will fast and never eat. Aku nak puasa dan aku tak akan makan. Kan? Orang ni pula kata, ana la atazawwajun nisa. Aku pun tak nak kahwin lah. Kalau aku kahwin kan, masalah lah kan. Jadi aku tak nak kahwin. Aku nak ibadah saja dan tak kahwin. Macam orang Kristian punya padri lah, rohbani tu kan. Dari 3 ni jawabnya. Kebetulan Nabi balik. Nabi dengar lah depa kata macam tu. Nabi pun berkata, antumul ladzi qultum kaza wa kaza. Kalau conversation yang sebenar, patut baca macam tu lah. Pasal Nabi marah. Antum allazi qultum kaza wa kaza. Tak betul baca macam tu. Sebab Nabi marah. Antumul ladzi qultum kaza wa kaza. Dia patut macam tu. Tapi tulisan kan dia sama aja. Ni kalau kita present dalam bentuk action, dia macam tu lah. Nabi dengar, Nabi marah kan. Kamukah yang telah berkata begitu dan begini? Waimallahi ana akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, akulah yang lebih takut kepada Allah dan akulah yang lebih bertakwa kepada dia. Bukan dengan sebab aku telah diampunkan dosa. Bukan dengan sebab aku Nabi. Aku takwa aku tu. Jadi aku yang paling bertakwa, aku yang paling takut kepada Allah, bahkan aku yang paling dekat kepadanya. Tapi aku usalli wa anam. Anam wa usalli, aku masih tidur dan aku masih solat. Asumu wa uftir, aku masih puasa dan aku masih makan. Wa atazawwajun nisa, dan aku masih kahwin. Jadi hak mu kata tu tak betul. Tak sama dengan hak aku ajar. Boleh mu nak buat ibadah, tapi jangan berlebihan sehingga kamu mengabaikan tidurmu, mengabaikan isterimu, mengabaikan tubuh badanmu. Hatta masa yang kau ada. Kalau semua orang boleh buat macam tu, habislah. Dunia pun perlu dibangunkan juga. Kalau tidak, dunia akan diambil oleh orang bukan Islam. Orang Islam juga yang akan bermasalah. Jadi Nabi cakap, dah hujung baru Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang tidak berpandukan daripada sunnahku ataupun berpaling daripada sunnahku, nak berlebih-lebihan, maka dia bukan di kalangan aku. Agama ni kurang pun tak boleh, over pun tak boleh. Dia must be in the middle. Lepas tu bila Allah Ta'ala wahyukan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ummatan wasata, ummatan adla baina al-ghulu wa taksir, al-ifrat wa tafrid. Dia kata Allah Ta'ala jadikan kita agama dan umat yang pertengahan, daripada mengurangi dan berlebih-lebihan, daripada kurang, daripada over. Jadi kita kat tengah-tengah dalam apa-apa keadaan sekalipun. Benda-benda ni memang tak boleh kan, kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh. Betul tak? Dunia pun sama juga, kurang pun tak boleh,
Gula kalau kita kurang macam mana? Kalau lebih macam mana? Ya tengah-tengah kan. Tak makan tak boleh, makan lebih pun tak boleh. Dunia pun mesti di pertengahan. Apatah lagi dalam soal yang bersabit dengan keagamaan. Dia mesti right in the middle. Tak boleh ke kanan, tak boleh ke kiri, tak boleh mengurangi dan tak boleh berlebih-lebihan daripada. Jadi saya rasa setakat itu dulu. The next nanti kita masuk bab yang kedua lah. Itu kepentingan berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Buku ni lebih kepada prinsip. Tapi ujung-ujung adalah dia ajar sikit sebanyak amalan-amalan Rasulullah SAW. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.